ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Saudara pengurusi majlis, terima kasih yang kita nantikan kehadirannya di Titi Wangsa bagaikan pungguk rindukan bulan. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, bersama yang amat berbahagia Puan Sri Noraini Abdul Rahman, orang yang anggun sentiasa menawan. Yang kita hormati YB Datuk Sri Haji Muhammad Syafiee Apdal, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Yang berhormat Senator Datuk Raja Non Cik Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan. On behalf of Wilayah and Titi Wangsa, congratulations on your countryship yesterday. Yang kita muliakan, yang berbahagia Datuk Haji Shukri bin Haji Muhammad Saleh, Ketua Pengarah Terus 3 ICU Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Adnan Haji Muhammad Ihsan. Yang saya muliakan, yang berbahagia Datuk Haji Saleh Yusof, Ketua Pengarah DBKL, bersama seluruh barisan pengurusan kanan DBKL. Yang kita hormati juga Tuan Haji Hussein Malik, Ketua UMNO Cawangan Kampung Padang, bersama-sama saudara Suhaimi Sawi, pengurusi jawatan kuasa. Saya lupakan juga Tuan Haji Jaafar, pengurusi Persatuan Penduduk Kampung Padang, dan semua ketua-ketua blok Kampung Padang. Yang saya hormati mantan Ketua Bahagian Titi Wangsa Datuk Seri Sulaiman Muhammad, ketua-ketua UMNO bahagian wilayah persekutuan dan barisan komponen, parti-parti komponen, ketua-ketua wanita, pengurusi-pengurusi Persatuan Penduduk dalam Parlimen Titi Wangsa, pengurusi-pengurusi masjid surau dalam Parlimen Titi warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam satu Malaysia. Warga dan BN Titi Wangsa, welcome dan selamat datang ke Titi Wangsa. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri dalam kesibukan waktu beliau sempat memasukkan Parlimen Titi Wangsa ini dalam jadual lawatan kerja beliau ke wilayah persekutuan. Saya ingin mengambil kesempatan di sini juga untuk menyampaikan salam pengurusi penyelaras Barisan Nasional Titi Wangsa Datuk Johari Ghani yang tak dapat bersama dengan kita. Beliau ada urusan di luar negara, beliau sampaikan salam. Apabila Datuk Raja Non Cik memberitahu bahawa Titi Wangsa adalah salah satu daripada beberapa tempat parlimen yang Tan Sri Timbalan Perdana Menteri akan kunjungi, pihak kepimpinan Titi Wangsa merasakan kita patut bawa Tan Sri di tempat yang mana hari ini adalah hari yang bersejarah bagi mereka. Untuk pengetahuan Tan Sri, flat PKNS ini ditubuhkan 40 tahun lepas pada tahun ini. Yang hadir di sini untuk perasmian flat ini adalah Timbalan Perdana Menteri juga, orang Johor juga, arwah Tun Dr. Ismail. Jadi makanya kami rasakan bahawa inilah tempat terbaik supaya Tan Sri Timbalan Perdana Menteri juga dapat bersama-sama meraihkan ulang tahun ke-40 flat PKNS ini. Dan secara peribadi Tan Sri, saya ada nostalgia di tempat sini. Saya membesar di Jalan Geni belakang sana. Tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun hari raya, lebih kurang pukul 10.30, pukul 11, apabila dah beraya di rumah, saya akan datang sini, saya akan ragai flat-flat ini untuk mencari rezeki ekstra. Ini cakap betul-betul ni. Saya panjat blok ni semua, minum sampai dah nak muntah, makan sampai dah nak muntah monggek, kata orang Tara muntah monggek. Balik rumah pukul 6, jalan kaki dapatlah 80 sen. Masa tu, masa zaman-zaman muda saya dulu, kakak, 10 sen lah harga dia punya standard rate. Pasaran masa tu adalah 10 sen. Sekarang tak ada siapa lah pandang 10 sen tu. Itu makanya apabila Datuk Johari fikirkan mana tempat yang ada, apabila disebutkan tempat ini, saya mempunyai sedikit selfish reason untuk juga mengiyakan tempat ini, Tan Sri. Yang amat berhormat Tan Sri, untuk menyahut
cara pendekatan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, BNT Titiwangsa meniru pendekatan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dalam usaha mendekatkan diri kita dan menyelesaikan permasalahan rakyat. Dengan itu, jalinan kerjasama kita dengan Persatuan Penduduk, Ibu Tunggal, Rukun Tetangga Persatuan Belia, sekolah menengah kita ada 8 dalam Titiwangsa, sekolah rendah ada 24 termasuk sekolah agama rakyat, masjid 4, surau madrasah 43, rumah-rumah ibadat. Jadi sudah menjadi biasa dan tak terkejut bagi orang Titiwangsa, Tan Sri. Kalau kita pergi satu gurdwara dekat Jalan Pahang itu, gambar Datuk Jo dalam itu siap dengan pakai baju Punjabi dia, ada pula satu tokong Buddha dekat Jalan Pil dekat sana dalam kita punya parlimen, ada gambar saya pakai macam Shaolin Kung Fu, Tan Sri. Ini semua untuk cuba mendekati rakyat sebagaimana yang diilham dan dilakukan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Permasalahan rakyat ini, apabila kita mendekati mereka, banyak permasalahan mereka yang dapat kita selami dan bawa ke atas. Bagi pengetahuan Tan Sri, saya nak bagi contoh, 2 contoh sajalah yang terdekat. Apabila kita mula turun ke bawah, satu ketua cawangan Sungai Baru, nama dia Zulfakar, berjumpa dengan kami bahawa dengan masalah air di Sungai Baru. Apabila kita membuat lawatan, kita tahu betapa daihnya tempat itu. Apabila buka tingkap, nampak KLCC 200 meter jauh daripada rumah, tetapi air menitik saja masuk ke rumah. Kita membawa berita ini, permasalahan rakyat ini kepada pengetahuan siapa lagi? Datuk Raja Nongcik. Beauty Raja Nongcik ni saya nak bagi tahulah. Bagi tahu dia saja masalah, kita belum sempat tahu telefon, beliau dah datang buat lawatan. Yalah, Tan Sri, Puan ni pun sama, KP ni pun sama. Jadi beliau datang buat lawatan 2-3 kali dan beliau kata okey, beliau akan cari permasalahan dan menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah, kita nampak kerja-kerja telah mula dilakukan. Bagi pihak penduduk Sungai Baru, terima kasih Raja Nongcik. Satu lagi, saya nak bagi contoh ialah Kampung Padang ini. Selepas beberapa tahun, mereka membawa isu keuzuran luaran flat ini kepada peringkat UMNO bahagian. Sekali lagi, kepada Raja Nongcik lah kita merayu dan mengadu kasih. Beliau kata beliau akan usahakan. Beliau tidak ada janji, tapi beliau akan usahakan. Jadi Tan Sri, bagi pihak Kampung Padang ini, saya merayulah sekiranya ada belas ihsan ataupun ada kewangan yang mencukupi, Tan Sri tengok-tengoklah tempat ini supaya ia nampak lebih cantik. Saya rasa itulah keinginan orang di Kampung Padang ini. Betul? Tan Sri dah dengar sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bagi pihak bahagian dan merayu kepada Timbalan Perdana Menteri. Pandai Tan Sri lah sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa warga Titiwangsa sini dah ternanti-nanti daripada pagi tadi untuk mendengar mutiara kata daripada Tan Sri. Harap-harapnya Tan Sri, selepas ini janganlah serik nak datang Titiwangsa lagi. Itu sajalah yang saya nak cakap. Sekali lagi Tan Sri, welcome to Titiwangsa. Ursikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Raja Nongcik, Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Yang berhormat Datuk Syafiee Afdal, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Yang berbahagia Tan Sri Fuad, Datuk Bandar kita, Yang berbahagia Ketua Pengarah Bandaraya Datuk Muhammad Saleh Effendi Zahari sebagai Wakil
daripada penyelaras Barisan Nasional bahagian Ketuangsa, Datuk-Datuk, Datuk Datin, pimpinan-pimpinan badan-badan bukan kerajaan. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dalam program lawatan sehari suntuk saya ke wilayah Persekutuan. Saya ingin ucapkan terima kasih kerana kehadiran yang sebegitu ramai dalam program-program sejak awal pagi tadi, menunjukkan kesungguhan masyarakat warga wilayah Persekutuan untuk terlibat bersama-sama dalam lawatan yang sebelum saya sampai ke sini tadi, saya telah dibawa untuk melihat di mana berlakunya mendapan, kalau istilah itu betul ya, dan ini telah pun berlaku untuk sekian lama. Saya dimaklumkan di bawah itu ada sungai bonus, tapi hari ini kita tidak dapat apa-apa bonus. Dan mendapan itu telah menyebabkan penduduk-penduduk sini rasa cukup bimbang kalau ia akan terus berlaku dan boleh menjejaskan kediaman mereka yang ada di situ. Saya dimaklumkan beberapa buah keluarga telah pun ataupun beberapa keluarga telah pun dipindahkan ke tempat yang lebih selamat, dan ada yang berbaki itu akan dipindahkan dalam tempoh yang terdekat ini. Dalam tinjauan yang telah pun kita buat dan taklimat yang telah pun disampaikan oleh pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan, saya dimaklumkan bahawa perkara seperti ini memang dalam tindakan pihak jabatan untuk nak menentukan apakah sebab musababnya perkara itu berlaku dan apakah tindakan yang wajar yang boleh diambil oleh pihak jabatan dan kerajaan untuk menyelesaikan perkara itu. Saya bersama-sama dengan pengarah tadi telah pun dimaklumkan, dan atas nasihat pihak jabatan maka kita telah pun mengambil iaitu IKRAM, sebuah badan yang boleh membuat kajian yang lanjut tentang apa yang perlu dilakukan dan tindakan-tindakan untuk menambah baik keadaan kediaman kawasan di situ supaya tidak menjejaskan kediaman penduduk-penduduk yang terlibat di situ. Dan peruntukan telah pun kita luluskan sebanyak RM300,000 untuk membuat kajian saja, bukan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pengarah jabatan telah pun memaklumkan pada saya awal-awal lagi bahawa selepas kajian itu selesai, maka kerja-kerja untuk memperbaiki kawasan yang terlibat itu akan memerlukan satu jumlah peruntukan, dan saya dimaklumkan sebanyak RM500,000, dan saya juga telah pun meluluskan peruntukan RM500,000 supaya apa saja usaha penambahbaikan untuk menentukan kawasan itu selamat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selepas melawat kawasan itu, saya diarak untuk pergi menziarah satu keluarga yang terdiri daripada ibu tunggal menjaga seorang anak yang dikatakan kurang upaya ataupun orang yang ada keistimewaan dan kelainan. Dan saya bertanya apakah masalah mereka, dan ibunya telah pun menjelaskan anak ini sudah duduk di sini sampai umur 17 tahun, tidak ada apa-apa pekerjaan walaupun mendapat bantuan daripada Jabatan Kemajuan ataupun Kebajikan Masyarakat Malaysia sebanyak RM100. Yang penting yang saya nak jelaskan di sini ialah niat beliau, iaitu anak ini, kalau tak silap saya namanya siapa? Nurziana, bukan Nurdiana Jin, kalau tak silap saya lah bunyi macam itu. Menyatakan dia masih lagi bercita-cita untuk mendapat kemahiran, dan oleh sebab usianya masih 17 tahun, belum lagi layak untuk masuk ke mana-mana pusat latihan, maka syaratnya ialah 18 tahun. Maka pada tahun hadapan kita akan melantau beliau ni untuk belajar di pusat MARA. Menteri MARA pun ada kat sini, untuk mengambil bidang kemahiran. Saya tanya apakah minat dia. Saya tanya sama dia nak menyanyi ke apa. Dia kata tidak, mungkin nak menjahit ataupun
mendapatkan kemahiran-kemahiran tertentu. Dan kita bagi jaminan insya-Allah pada tahun hadapan kita akan menghantar beliau ni ke tempat itu supaya dapat dia menimba ilmu dan dengan ada kemahiran dapat membantu dirinya dan keluarganya memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Saya juga telah mengarahkan Jabatan Kemajuan Masyarakat untuk membantu sedikit lebih sedikit kepada beliau ini dengan menambah peruntukan daripada jabatan daripada RM100 kepada RM300 sebulan. Jadi inilah saya nak menunjukkan bukan kerana apa, kerana gagasan satu Malaysia ni yang telah pun dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan tema utamanya rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan. Ini bukan satu yang disebutkan oleh pihak parti pembangkang retorik. Ini dah kita dengar berpuluh-puluh tahun, dia kata, bukan baru. Tetapi yang saya nak sebutkan sini ialah betapa penting usaha ini dilakukan oleh pihak pimpinan dan kerajaan kita dengan secara yang lebih serius. Nak menyelesaikan masalah rakyat bukan dengan program yang raksasa, tapi mengambil kira tentang permasalahan setiap masyarakat, setiap kumpulan keluarga mereka. Dan apakah tindakan yang paling penting yang nak diambil untuk membantu menyelesaikan apa saja isu dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi yang saya tunjuk tadi ialah satu daripada beberapa banyak langkah-langkah dan tindakan yang sudah, sedang dan akan terus kita ambil untuk menyelesaikan masalah rakyat supaya negara kita ini akan terus jadi sebuah negara maju. Kita tahu dalam tempoh 10 tahun akan datang Malaysia akan menjadi sebuah negara maju. Dan bukan saja maju, Perdana Menteri memberikan kenyataan yang jelas dan tegas, maju dengan pendapatan yang tinggi. Sebab itu kita mahu supaya rakyat jelata yang dipimpin oleh pelbagai pemimpin dalam masyarakat. Dalam majlis pada hari ini saya dimaklumkan banyak pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat untuk bersama-sama dengan kita. Mereka ini adalah pemimpin dalam masyarakat, ada peranan, ada tanggungjawab, boleh membantu rakyat dan juga bekerjasama dengan kerajaan. Kalau jalinan strategik ini dapat kita wujudkan, iaitu antara kerajaan, rakyat dan badan bukan kerajaan, maka rencana kita untuk membangun dan memajukan rakyat ini akan lebih mudah tercapai. Sebab itu saya rasa sukacita kerana ramai pemimpin yang sudah tampil ke depan bekerjasama dengan pihak pimpinan dan kerajaan Barisan Nasional untuk nak menyelesaikan isu dan permasalahan rakyat. Pastinya banyak lagi perkara yang kita perlu lihat dan perlu teliti. Kita berada di sini. Waktu saya sampai tadi dan berjalan kaki daripada tempat hadapan untuk ke sini, saya melihat di sekeliling kawasan ini bangunan-bangunan pencakar langit. Bangunan yang tertinggi, Twin Tower di dunia pun berada di sekitar tak jauh daripada sini. Dan bangunan-bangunan yang tersegam indah dimaju dan dibangunkan oleh pihak swasta dapat kita lihat berlaku di sekitar kita ini. Sedangkan kawasan yang kita duduk kini adalah lombong emas. Saya fikir mungkin lebih daripada lombong emas. Sebab itu komitmen pimpinan negara kita menerusi Kementerian Datuk Raja Nong Chee yang telah membawakan satu rang undang-undang yang telah pun diluluskan di Parlimen. Bagaimana kawasan yang bernilai tinggi yang sudah diduduki oleh masyarakat Melayu Bumi Putra untuk sekian lamanya dapat kita bugar semula, dapat nilainya kita bugar dan lipat ganda semula, supaya hasilnya nanti akan dapat dirasakan dan nikmatnya juga dirasai oleh penduduk-penduduk yang ada di sini. Sebab itu sewajarnya lah rencana yang telah pun disusun untuk maju dan bangunkan semula kampung baru yang ada pada hari ini dapat dukungan dan sokongan daripada segenap peringkat masyarakat yang ada di sini, khususnya pemilik-pemilik tanah. Saya kira kita kena yakin pada pihak kerajaan. Saya percaya saudara mesti memberikan sepenuh kepercayaan kepada niat baik kerajaan Barisan Nasional, kerana kita tidak mahu nilai yang sebesar ini terabai untuk sekian lama, sedangkan kawasan-kawasan sekitaran sudah pun dimaju dan dibangunkan dengan nilainya berlipat-lipat kali ganda. Kalau dinilai asal pasaran tanah ini mungkin bernilainya berbilion-bilion ringgit, tapi kalau dapat dibugarkan, dimajukan, dibangunkan
dengan dokongan pihak kerajaan, didokong bersama oleh pemilik dan tuan-tuan tanah, saya kira dalam tempoh tidak berapa lama lagi kawasan ini tidak akan terbiasa begini, tapi dapat dimaju dan dibangunkan, dan faedah utamanya ialah nikmat yang akan dapat dirasakan oleh saudara-saudara sekalian. Itulah harapan kita. Tidak ada niat tertentu yang terselindung di sebalik itu, kecuali untuk memastikan supaya khazanah negara yang ternilai, yang disebut sebagai kampung baharu ini dapat dibangun dan dimajukan setimpal dengan kemajuan yang kita lihat berlaku di sekitar kita pada hari ini. Sebab itu saya mengajak saudara-saudara bekerjasama dengan Datuk Raja Nong Chee, bekerja rapat dengan pihak-pihak yang telah pun kita tubuh untuk membantu melihat bagaimanakah pembangunan semula ini nak dilaksanakan. Pastinya komitmen ini adalah penting, dan saya percaya kalau ada kesungguhan kita untuk bersama-sama melaksanakan usaha sebegini, insya-Allah ianya akan berjaya dan faedahnya dapat kita sama-sama kecapi dalam tempoh masa yang tidak berapa lama lagi. Tadi saudara Effendi bucak, saya tak tahu dia pandai bucak macam tu, dah macam suara wakil rakyat pun. Itu jolok aja, kan dia syok-syok sendiri kok. Tapi saya dengar dengan teliti ucapan beliau, dan disebutkan tadi banyak dah kita buat, dibantu, dan tadi disebutkan soal rumah flat yang ada di sini. Saya tak tahu apa maksud beliau, tapi saya telah dimaklumkan ada permohonan daripada penduduk-penduduk di sini. Dia nak supaya setanding dengan bangunan pencakar langit yang sebelah sana. Bukan nak naik tinggi, tapi nak dicat. Saya cek dengan Datuk Raja Nong Chee berapa belanja, 450,000 nak cat aja 7 blok ya. Jadi bolehlah kita luluskan 450,000. Nanti kerja-kerja ni kita akan bagikan pada kontraktor tempatan yang pandai mengecat. Kalau dia buat kerja tak betul, kita buang dia. Tapi kalau boleh dilaksanakan mungkin sebelum hari raya, kok lepas tu cerah-cerah lah kita. Rumah ni agak benderang dengan cahaya dan dicat dengan warna yang agak lebih menarik lagi. Itulah sedikit sebanyak bantuan yang kita boleh sampaikan. Kepada badan-badan bukan kerajaan, saya telah pun dimaklumkan ada beberapa permohonan yang lain. Yang ini saya fikir tidak jadi masalah, kita bagi untukkan token kepada setiap badan-badan bukan kerajaan yang terlibat supaya mereka dapat lebih bergiat cergas. Karena pembangunan masyarakat dan negara ini amat bergantung kepada sumbangan pimpinan dalam masyarakat. Bukan saja kerajaan, tapi bebanan tanggungjawab sama harus dipikul oleh pemimpin yang mengepalai badan-badan dan persatuan serta pertubuhan-tubuhan. Saya dimaklumkan di sini dapat hadir ramai pada saudara-saudara sekalian, dan saya mengajak kita bekerjasama, dan apa saja bentuk bantuan dan juga kerjasama yang kita perlu jalinkan, insya-Allah kerajaan akan bersedia untuk membantu saudara-saudari sekalian. Jadi itulah saja yang saya nak sebutkan sini. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada semua pihak yang telah menjayakan program ini. Katanya tadi 40 tahun yang lalu seorang timbalan Perdana Menteri dari Johor hadir di sini untuk merasmikan. Saya mungkin mengimbau balik sejarah itu, dan alhamdulillah dapat bersama-sama dengan saudara di kawasan yang sama ini dalam tempoh 40 tahun selepas itu. Terima kasih, tahniah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.